sindiket kartel projek kerajaan tumpas, individu direman. Fasa kedua program imunisasi libatkan 8 negeri pertama bermula 19 April. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 5 April 2021 bersama saya Norlela Muhammad Nur dan rakan juru bahasa isyarat Karonisa Abdullah. Terus bersama kami selama sejam untuk laporan berita dari seluruh negara. Saudara, untuk lintas langsung hari ini kita akan mulakan dengan perkembangan dari Selangor bersama Samsia Samsi. Antara fokus dibawakan adalah usaha membantu keluarga kurang mampu dan anak yatim di negeri itu. Dari Sabah, kita akan bersama Konstantin Palawan yang akan membawakan fokus program imunisasi di Tenom. Dan akhir sekali kita ke Sarawak bersama Bu Mawin mengenai tinjauan sekitar pembukaan semula sekolah di negeri itu. Jadi terus setia bersama Berita Wilayah. Baiklah, 8 negeri pertama terlibat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua yang akan dilaksanakan pada 19 April ini. Ia merangkumi negeri Kedah, Melaka, Pulau Pinang, Pahang, Sabah, Sarawak, Terengganu dan wilayah Persekutuan Labuan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Khairi Jamaluddin menjelaskan fasa kedua itu melibatkan warga emas, orang kurang upaya dan individu yang menghidap penyakit kronik. Ini disusuli negeri-negeri lain bergantung kepada kesiapsiagaan pusat vaksinasi dan petugas. Beliau yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan memaklumkan tarikh janji temu bakal penerima vaksin itu akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera bermula hari ini. Akan mula dihantar mulai hari ini melalui aplikasi MySejahtera. Mulai hari ini temu janji ataupun dalam bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, janji temu ataupun appointment akan dihantar melalui aplikasi MySejahtera bermula pada hari ini. Ya. Dan kita akan hantar notifikasi sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh temu janji ataupun janji temu. Kita akan hantar peringatan reminder kepada penerima vaksin 3 hari sebelum hari janji temu dan 1 hari sebelum hari janji temu, melalui SMS dan juga panggilan daripada call center. Beliau berkata demikian pada sidang media perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba di Putrajaya. Tambah beliau, kehadiran individu yang dipanggil untuk menerima vaksin tersebut adalah wajib bagi mengelakkan pembaziran. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berpuas hati dengan pematuhan SOP dan proses pembukaan semula sekolah hari ini. Beliau turut memaklumkan Kementerian Pendidikan dalam persiapan menyediakan alat-alat peranti pembelajaran yang akan disediakan dalam tempoh terdekat. Penularan pandemik COVID-19 telah mengubah lanskap sistem pendidikan negara yang memerlukan pembaharuan bagi memastikan murid atau pelajar tidak ketinggalan. Dalam keadaan pandemik, sekolah ditutup. Kemudahan ini tidak dapat digunakan. Dan daripada situ kita tahu bahawa
anak-anak kita, ramai di antara anak-anak kita yang tidak mempunyai peranti, yang tidak mempunyai akses kepada internet. Sebab itu saya sebut tadi, di mana saudara-saudara boleh tengok, saya kata kita tahu daripada awal, inilah keadaannya, maka kita sebut bahawa PDPR itu boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian. Sewaktu COVID-19, betapa pentingnya pendigitalan. Betapa pentingnya kita meningkatkan pendigitalan sistem pendidikan negara. Beliau mengulas perkara itu pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2020 warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Kawasan pedalaman dan kawasan yang tidak mendapat liputan internet dari Telekom Malaysia dijadikan kawasan perintis projek gentian optik jalur lebar Tenaga Nasional Berhad TNB, manakala Melaka menjadi negeri pertama diliputi rangkaian gentian optik TNB dengan potensi capaian perkhidmatan internet jalur lebar berkelajuan tinggi HSBB sehingga 1 Gbps. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, usaha itu sejajar dengan usaha merealisasikan kerangka Pelan Strategik Melaka-Ku Maju Jaya PSMJ 2035 yang ingin memperkasa aplikasi pintar dan kandungan digital. Katanya antara kawasan yang mendapat faedah infrastruktur projek itu adalah Alur Gajah. Ia menghubungkan 8,500 kediaman di daerah itu. Di Malim Jaya, 4,400 kediaman. Aikroh, 500 kediaman dan Jasin melibatkan 2,500 kediaman. Saya menyokong TNB sebab apabila dia kerjasama dengan ALU ni, sebab TNB pun dah punya asas, infrastruktur dia dah lengkap. Hari ini sebut di mana saja di dalam negeri Melaka yang tidak ada bekalan elektrik. Sehingga ke peringkat perkampungan asli pun dah ada bekalan elektrik. Jadi fasilitis yang ada ni boleh diutilize keseluruhannya. Beliau merasmikan rangkaian infrastruktur jalur lebar peringkat negeri Melaka di Bandaraya Melaka. 7 individu direman 6 hari bermula hari ini sehingga 10 April bagi membantu siasatan berhubung sindiket kartel projek kerajaan bernilai 3.8 bilion ringgit. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Syahwira Abdul Halim di Mahkamah Magistrate Putrajaya. 7 individu termasuk ketua sindiket berusia 47 tahun ditahan tengah malam tadi. Menurut sumber, sindiket yang beroperasi sejak 2014 itu memonopoli 345 tender daripada beberapa kementerian dan agensi kerajaan di seluruh negara. Ketua sindiket yang ditahan mengawal lebih 150 buah syarikat berfungsi untuk memasuki tender atau sebut harga. Kartel akan memberi rasuah kepada orang dalam bagi memastikan syarikat di bawah kawalannya dibenarkan masuk tender. Modus operandi yang digunakan termasuklah taktik mengepung harga iaitu dengan menyertai sesuatu tender menggunakan sejumlah besar syarikat yang berada di bawah kawalan ketua sindiket. Syarikat-syarikat terbabit akan memasuki tender mengikut harga yang berbeza berdasarkan harga siling yang ditetapkan. Hasil risikan juga mendapati sindiket terbabit menggunakan nama beratus individu untuk membuka syarikat di bawah naungannya. Setiap individu akan dibayar gaji bulanan dan komisen sebagai imbuhan bagi penggunaan nama dan butir-butir peribadi. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan tangkapan terbabit dan tidak menolak lebih banyak tangkapan akan dilakukan dalam masa terdekat. Kes disiasat di bawah Seksyen 17 dan 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kadar denda akibat kesalahan di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716, dinaikkan daripada RM500,000 kepada RM1 juta. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, perkara itu menunjukkan keseriusan kerajaan memelihara khazanah negara serta mengawal jenayah yang melibatkan hidupan liar dalam negara. Beliau berkata perbincangan untuk penambahbaikan tersebut kini berada pada peringkat akhir dan akan dibentangkan semula pada sesi sidang Dewan Rakyat akan datang.
Diluluskan di parlimen nanti, dendaan kita tingkatkan hingga ke RM1 juta. Itu menunjukkan keseriusan kita dan juga menggambarkan tentang pentingnya kita menjaga. Jadi oleh kerana teknologi jenayah ini telah meningkat, maka enforcement dan undang-undang yang kita ada pun kita kena tingkatkan. Beliau menyampaikan watikah pelantikan 201 anggota veteran Angkatan Tentera Malaysia VAT dan orang asli sebagai Ranger Hidupan Liar di Lenggong, Perak. Ia merupakan sebahagian program perlindungan dan rondaan biodiversiti BP3. Kesemua peserta akan ditempatkan di kawasan-kawasan hotspot untuk membantu Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan membuat pemantauan dan rondaan. Pembukaan semula sekolah menengah pada 4 April semalam melibatkan kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu, manakala kumpulan B memulakan persekolahan pada hari ini. Di Perak, pematuhan prosedur operasi standard tanpa rasa kekok oleh para pelajar yang kembali ke sekolah hari ini membuktikan norma baharu pendidikan ini tidak menjadi penghalang meneruskan pembelajaran secara bersemuka di sekolah. Kita ikuti laporan disediakan wartawan Muhammad Amir Muhammad Ruzi. Ketibaan pelajar dengan menggunakan pelitup muka disambut guru-guru petugas yang menjalankan pemeriksaan suhu badan. Lepas ni haraplah yang kadang-kadang akan datang dengan full sebab kita belajar dah lama dekat online kan. Banyak belajar online pun banyak yang tak masuk. Jadi harapan saya bila dah sekolah buka ni ramai akan datang lah. Belajar kat rumah macam tak boleh fokus sangat sebab yelah pakai handphone kan. Kalau belajar kat sekolah bersama muka dengan cikgu, jadi senang masuk ilmu. Saya harap rakan-rakan saya semua rajin sekolah dan boleh kekalkan jarak SOP sekarang. Betul menantar sekolah, ada kawan, bolehlah belajar, ada cikgu ajar pakai mask, cuci tangan, jangan dekat kawan, jauh sikit lah. Macam biasa. Kementerian Pendidikan Malaysia juga pihak pengurusan sekolah telah menetapkan prosedur operasi standard SOP yang ketat bagi menjamin keselamatan dan juga kesihatan para pelajar. Oleh itu, adik-adik manfaatkan waktu yang ada ini sebaik mungkin, fokus dan berikan tumpuan dengan apa yang dipelajari oleh guru. Kalau ada kawan yang nak sembang dekat-dekat tu, pastikan katakan tidak kepada mereka. Pastikan ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan pakai pelitup separuh muka dengan betul. Okey, sama-sama kita membasmi penularan wabak jangkitan COVID-19. Kita boleh melakukannya. Lega. Cikgu. Jalan dulu. Tujuh 75 tahun bersiaran dengan maklumat terkini, sahih dan dipercayai. Radio Televisyen Malaysia RTM terus kekal jadi pilihan segenap rakyat. Turut tidak terlepas memainkan peranannya Perak FM. Dengan pelbagai pengisian menarik dan informatif, terbukti RTM sememangnya teman setia anda. Muhammad Amir Muhammad Ruzi melaporkan. 1946, 1946 lahirnya sebuah cinta pandang pertama buat penduduk tanah Melayu apabila Jabatan Penyiaran mula ditubuhkan di Singapura. Rasa itu terus berputik dan tumbuh mekar apabila beberapa stesen radio termasuk Radio Malaya Stesen Ipoh mula ditubuhkan di seluruh negara. Pada tahun 2012, Perak FM mula bersiaran di bangunan baharu dan sehingga kini slogan untuk koma aja benar-benar menjadi realiti apabila Perak FM mempunyai peminatnya yang tersendiri yang kekal setia. Mendengar Radio Perak ni tahun 81. Umur saya 18 tahun masa itu. Masa itu dikenali RMI, Radio Malaysia Ipoh. Dan juga diikuti Radio 3 Ipoh. Sekarang ni Radio Perak FM. Sebabnya ya dia mendekatkan hati para pendengar orang Perak.
daripada kedua orang tua Kak Zah lah. Sebab dulu dia orang tengok radio, orang kata radio Tiga Ipoh kan, barang beralih pada Perak FM. Daripada situ Kak Zah tengok, bila keluarga Kak Zah tengok je depan dengar je radio Perak ni, Kak Zah pun terikut sampai ke umur Kak Zah 64 tahun, Kak Zah dengar radio Perak FM. Kemudian Kak Zah dapat anugerah CJ penghargaan daripada radio Perak FM. Itu kenangan yang Kak Zah tak dapat lupa sampai ke hari ini. Kesetiaan ini tidak hanya pada orang lama, malah generasi muda juga menjadi penonton setia kepada berita yang dipaparkan, rancangan yang disajikan. Transformasi yang dilakukan ini bersesuaian dengan cita rasa moden selain mengekalkan identiti sebagai wahana rasmi kerajaan. Semuanya mula daripada ibu bapa saya sendirilah yang selalu mendengar radio tu, dan kita jadi sebati dengannya. So sampai satu tahap bila orang cakap, kau dengar lagi Perak FM, kau 24 kot kan, kenapa tak dengar yang hit sikit kan? Sebab saya rasa sentimental value actually antara yang terdekat dengan jiwa saya lah dengar kan. Tapi saya rasa sebenarnya kalau RTM saja push, and warga muda sendiri pun tak nak approach, so kita takkan dapat apa-apa lah. Radio Perak FM ini amat berbeza dengan stesen radio yang lain kerana mereka ni menghidangkan lagu-lagu yang terkini, dan saya banyak dapat informasi dengan berita-berita sahih ni sebenarnya melalui Perak FM jugalah. Sekarang RTM pun ada aplikasi RTM Klik, memudahkan saya lah untuk mendapat berita-berita di negeri Perak ke di negeri-negeri lain pun. Ini 75 tahun kami bersiaran di tanah air, berkhidmat memberikan informasi terkini kepada anda, dan sudah tentu yang paling bermakna buat kami adalah kesetiaan anda menonton dan mendengarkan kami. Kami di Perak FM akan terus memberikan yang terbaik kepada anda walau di mana saja kami berada tanpa mengira masa. Membawakan informasi terkini berkaitan negeri Perak yang pastinya interaktif dan intelektual selari peredaran zaman. Radio Televisyen Malaysia RTM, inilah jenama media dipercayai. Kepada RTM, semoga RTM bertambah unggul. Dan terima kasihlah atas usaha yang tak berbelah bagi. Menjadi teman setia kami. Selamat Hari RTM ke-75 daripada kami Perak untuk Koma Aja. Muhammad Amir, Muhammad Ruzi melaporkan dari Perak FM, berita RTM untuk Koma Aja. Mencipta identiti seperti warga emas berusia 85 tahun dengan gelaran Aki atau bermaksud Atok, bekas juruhebah Radio 3 Kuantan, pernah berada dalam kelasnya tersendiri apabila watak tersebut berjaya mencuri perhatian rakyat Pahang sekitar 80 dan 90-an dahulu. Sempena sambutan ulang tahun RTM ke-75, wartawan Ayu Norehan Saleh berkongsi cerita dengan juruhebah Zainuddin Muhammad yang menjiwai watak Aki biarpun usianya hanya 45 tahun pada ketika itu. Zainuddin mula mencipta identiti Aki pada tahun 1990 bagi mendekatkan dirinya bersama pendengar radio ketika itu. Sehingga kini beliau selesa dengan gelaran itu. Menurut Zainuddin, bagi menjiwai watak Aki yang sentiasa menyampaikan pesanan dan nasihat kepada pendengar yang dianggap anak dan cucu, beliau menggunakan 18 logat di negeri itu. Ini bagi memastikan tiada pendengar yang berlainan daerah berkecil hati sekiranya dia hanya menggunakan sebahagian logat sahaja. Dalam masa 2 tahun saya kaji dari segi tabiat manusia yang masyarakat kampung ini. Kampung ini dia berbeza-beza. Umpamanya Rauk, Rompin, Temelor, kampung di Jalan Baik dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu kita kaji dulu. Bila kita tidak mengkaji, kita akan menghadapi satu masalah yang akan mengganggu emosi penduduk mereka. Zainuddin sendiri akan ke kawasan pedalaman untuk mendapatkan maklumat dan aduan rakyat sebelum dihebahkan di radio. Saya turun sendiri. Saya ambil contoh, saya turun ke kawasan Tersang. Tersang ni Felda Tersang mengalir ke Koyan. Pada ketika contohnya, jalan belum siap, lambat siap dan sebagainya. Saya bangkitkan dalam radio, dalam siaran. Kata, minta cepatlah siap jalan ini supaya anak cucu Aki nak pergi sekolah tak berdebu, tak begini-begini. Jadi inilah unsur-unsur yang menaikkan rasa kepimpinan kepada pihak atasan. Pendekatan itu diambil kerana sukar mendapatkan maklumat melalui internet ketika itu. Impaknya, pendengar merasa dekat dan mula menyukai watak Aki yang sentiasa memahami dan menasihati rakyat menggunakan lenggok bahasa yang lembut dan sopan.
Watak Aki bertahan sehingga 14 tahun di radio sebelum beliau dinaikkan pangkat sebagai penyelia siaran pada tahun 2006. Bagi juruhebah Pahang FM, Ana atau Nur Emina Farhana Min pula mendekati pendengar menerusi program Zon Apa Khabar Weh. Sudah dah marah sangat lah dah. Dah marah sangat lah tu kalau sebut berdarah tu. Okey. Yang ketiganya, ngaruh. Katanya beliau memanfaatkan jaringan informasi dan teknologi IT bagi menyampaikan sesuatu maklumat yang cepat dan tepat kepada pendengar. Konti dulu dengan sekarang sebenarnya daripada skop pekerjaan tu sama je. Kita menyampaikan maklumat yang sahih, yang relevan dan kita di samping tu kita menghiburkan pendengar-pendengar kan. Tapi yalah macam Aki kata pastinya benda yang orang kata apa perbezaan dulu dengan sekarang ni teknologi lah. Sebab sekarang ni semuanya mudah pantas di hujung jari je kan. Walaupun melalui peredaran zaman, namun RTM Pahang sentiasa mengorak langkah mendepani cabaran semasa dalam memberi maklumat terkini kepada rakyat. Okey, kepada Omar belaka, jangan lupa ya dengarkan ke Arun dan juga Ana setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu di Zon Apa Khabar Weh Pahang FM. Satu pilihan. 55 tahun menemani rakyat Pahang sejak ia mula beroperasi pada Jun 1966. Keberadaan stesen RTM Pahang telah banyak membantu kerajaan menyalurkan maklumat yang lebih tepat kepada penduduk di Pahang ini menerusi radio dan juga televisyen. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, stesen RTM Pahang juga telah melakukan pelbagai transformasi untuk memberikan maklumat yang lebih tepat dan cepat kepada penduduk di negeri ini. Secara keseluruhan, selamat menyambut ulang tahun RTM ke-75. Ayu Nurhan Saleh untuk Berita RTM. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan mengetatkan penguatkuasaan bagi mengesan pemilik yang menyewakan projek perumahan rakyat PPR kepada pihak lain. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata sekiranya didapati bersalah, hak pemilikan tersebut, unit tersebut akan ditarik serta-merta. Tambahnya lagi, hak milik rumah tersebut juga boleh ditukar kepada penyewa sedia ada sekiranya didapati layak. Dia tidak menggunakan penyewa rumah itu untuk keperluan hidup dia, tetapi mencari keuntungan di sebaliknya. Di mana kalau kita dapat pengesahan bahawa orang yang menyewa baru itu dia memang layak, maka mungkin kita akan batalkan penamu pertama. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Perhimpunan Bulanan dan Pelancaran Buku Laporan Pencapaian 2020 KPKT. Pada tahun 2020, KPKT telah diiktiraf antara 5 kementerian teratas yang mengaplikasikan perkhidmatan dalam talian secara end-to-end. 90 daripada 102 perkhidmatan KPKT merupakan perkhidmatan dalam talian. Baiklah, untuk laporan cuaca kita berlintas langsung ke Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Syazwani Yahya. Silakan Syazwani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang sederhana kencang, iaitu sekitar 20 hingga 40 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan lap gelora buat masa ini. Namun demikian, terdapat penumpuan angin di sekitar bahagian barat Semenanjung dan juga bahagian tengah negeri Sarawak. Dan keadaan ini boleh menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan berkenaan. Untuk paparan yang lebih terperinci, kita terus kepada paparan imej satelit semasa yang mana dapat kita perhatikan terdapat kelompok awan aktif di sekitar bahagian barat Semenanjung, lebih tertumpu di negeri-negeri pantai barat Semenanjung dan juga kebanyakan bahagian bagi kedua-dua negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Dan keadaan ini boleh menyebabkan hujan berserta ribut petir di kawasan tersebut. Baiklah, berdasarkan paparan imej gemerada terkini, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian di Semenanjung Malaysia. Lebih tertumpu di Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Negeri Johor. Dan keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti.
Manakala bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Keadaan ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. Baiklah saudara, seterusnya kita berlintas langsung ke Selangor bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baiklah, terima kasih Nur Lela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yayasan Basmi Kemiskinan YBK menyasar agihan bantuan kepada 1,000 keluarga kurang berkemampuan di seluruh negara bagi menyediakan makanan bersahur dan berbuka puasa sepanjang Ramadan nanti. Menurut pengerusinya, Datuk Zainal Abidin Sakom, menerusi program Sinar Kasih Ramadan 2021, setiap keluarga yang layak akan menerima sumbangan wang tunai RM300 dan kotak makanan asal bernilai RM300. Program ini ialah program di mana YBK menyediakan belanja dan barangan berbuka dan bersahur untuk warga asnaf yang terpilih. Bila kita sebut terpilih, bermakna kita takkan mampu nak memberi kepada semua asnaf di Malaysia ni, kerana jumlahnya kalau kita tanya pusat zakat cukup banyak. Jadi untuk tersebut kita sebut terpilih, dan setiap yang terpilih itu akan kita berikan satu wang tunai RM300 dan 2 kotak makanan untuk tujuan berbuka dan bersahur selama sebulan, iaitu 30 hari atau 29 hari puasa itu. Majlis Pelancaran Sinar Kasih Ramadan 2021 diadakan di Kelana Jaya menandakan bermulanya pengagihan sumbangan yang dijadualkan berakhir pada 11 April nanti. Tahun ini adalah tahun ke-13 program dijalankan dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Muslim, My Fund Action dan Yayasan Bina Kesejahteraan. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ memperluas kemudahan kutipan bahan kitar semula di beberapa lagi bandar sejajar matlamat membina komuniti maju dan lebih hijau. Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Sayuti Bakar berkata, penambahan itu meliputi kawasan Kota Damansara, Mutiara Damansara, Tropicana, Damansara Indah dan Taman Bukit Mayang Emas, sekaligus memanfaatkan lebih 11,800 isi rumah. Bagi memudahkan penduduk, MBPJ akan mengedarkan beg dan tong kitar semula kepada isi rumah dan pada masa sama akan melaksanakan proses kutipan sistematik secara mingguan. Program ini quite impressive dan kita mengharapkan lebih ramailah yang neighborhood yang terlibat to participate in this program.
because so far the highest participation recorded about 75%. But against, in terms of promotion, we will increase the promotion to explain to the penduduk what are the benefit when they participate in this program. Bagi merancangkan lagi penyertaan komuniti, pelbagai inisiatif libat urus akan dilaksanakan dari semasa ke semasa, termasuk mengedarkan risalah berhubung maklumat pendidikan kitar semula dan pertemuan bersama wakil persatuan penduduk. Majlis Agama Islam Selangor MAIS menyasar kutipan sebanyak RM4 juta untuk kempen Jom Bersedekah Tabung Amanah Anak Yatim Selangor sepanjang tahun ini. Pengerusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, sasaran itu berdasarkan jumlah kutipan terkumpul sebelum ini apabila berjaya mengutip lebih RM3 juta. Jelasnya, setakat ini seramai 8,000 anak yatim di Selangor telah berdaftar dengan Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE, anak syarikat MAIS. Well, berikut pengalaman kita yang lepas tu je, sebab itulah kita kata tadi 4 juta. Ya, jadi kita harap pada tahun ini bila ekonomi kita bertambah baik, ya, dengan berkurangnya COVID-19 ini, jadi mudah-mudahan kita akan memperoleh sumbangan yang lebih banyak. Lagi banyak kita dapat, lagi lebih kita beri sumbangan kepada anak-anak yatim. Program anak yatim kita ini seperti bantuan bulanan dia, bantuan buku sekolah, bantuan pakaian sekolah, bantuan makanan, bantuan pakaian hari raya, pakaian sekolah, semuanya. Di mana yang mungkin kita bantulah kepada mereka ini. Pada majlis pelancaran kempen, Tan Sri Abdul Aziz turut menyampaikan sumbangan RM500,000 kepada YIDE untuk kegunaan kebajikan anak yatim di Selangor. Orang ramai yang ingin bersedekah boleh menghulurkan sumbangan seperti butiran tertera. Setiap sedekah yang disumbangkan akan mendapat pengecualian cukai. Sekian sahaja berita dari Selangor, kembali kepada Nolela. Baik, Sam, terima kasih. Baiklah, KRT Kampung Maka Kumpai Tenom, kumpulan terawal yang disantuni dalam program Malaysia Prihatin Vaksinasi COVID-19. Laporan lanjut dan berita lain, kita terus bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Silakan, Konstantin. Terima kasih Nolela dan salam sejahtera. Seramai 173,629 pelajar tingkatan 1 hingga 6 melibatkan 190 sekolah menengah di seluruh Sabah memulakan sesi persekolahan bersemuka hari ini. Jumlah berkenaan tidak termasuk 22 sekolah menengah di Tawau dan 10 sekolah menengah di Keningau yang kini masih menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Sabah, Abidin Marjan berkata, Tawau dan Keningau masing-masing mempunyai 20,059 pelajar dan 13,365 pelajar sekolah menengah. Bercakap kepada pemberita RTM selepas melakukan tinjauan di Sekolah Tinggi Kota Kinabalu STKK, Abidin berkata 32 sekolah menengah disenarai sebagai sekolah tumpuan untuk pemantauan SOP berikutan sekolah terbabit terletak di kawasan sesak dengan bilangan pelajar ramai. Ini termasuk STKK yang memiliki lebih 1,500 pelajar. Sementara itu, pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru STKK, Tan Hock Siong berkata, sesi persekolahan telah diselaras dengan baik, termasuk mengatur rapi tempat menurunkan pelajar. Memang ramai yang risau, tapi walau bagaimanapun pengajaran dalam bilik kelas yang bersemuka itu tetap, saya rasalah, pendapat saya jauh lebih baik daripada dalam online. Ada banyak yang tidak dapat ditunjuk ajar dalam secara online itu. Sesi kesemua sekolah yang dibuka dilaporkan berjalan lancar serta mematuhi SOP ditetapkan. Pengisytiharan darurat yang berkuat kuasa sejak awal tahun ini banyak menyumbang kepada kejayaan mengekang penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata ia telah membolehkan kerajaan mengambil tindakan pantas melalui prosedur yang berkesan.
Kita mengharapkan dalam masa darurat ini juga segala peraturan yang dibuat, segala SOP yang dibuat dengan penalti yang lebih tinggi itu akan lebih berkesan lagi untuk menimbulkan kesedaran dan juga pengajaran kepada rakyat betapa semua pihak perlu bertindak untuk memastikan COVID ini kita dapat sama-sama tangani. Datuk Taqiyuddin berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat Jabatan Imigresen Sabah mengenai isu COVID-19 dalam kalangan pendatang asing tanpa izin parti di Pusat Tahanan Sementara PTS Manggatal, Kota Kinabalu. Lawatan tersebut merupakan sebahagian program Jawatan Kuasa Pengurusan Darurat COVID-19. Menurut Datuk Taqiyuddin, melalui program ini beliau dan Ketua Setiausaha Negara KSN turun padang dan bertemu pemimpin negeri serta melihat keperluan dan penambahbaikan PTS. Mengenai isu parti di Sabah, katanya ia merupakan isu yang memerlukan penyelesaian tersendiri melibatkan perbincangan dengan negara jiran bagi mendapatkan jalan terbaik. Komuniti Rukun Tetangga KRT Kampung Maka Kumpai Tenem antara KRT terawal melaksana program Malaysia Prihatin vaksinasi COVID-19 yang menyasarkan 100,000 individu termasuk warga emas mendaftar menjelang pertengahan bulan ini. Menurut pengerusinya, Fetri Sarigi, ia mendapat sambutan baik penduduk kampung berkenaan. Program tersebut memudahkan penduduk khususnya warga emas yang kurang penggunaan aplikasi dalam talian seperti MySejahtera. Program hari ini menyambut sambutan daripada penduduk kampung yang seramai 50 lebih orang yang telah mendaftar sebagai menerima vaksin COVID-19. Sepertinya adalah warga emas dan umur 18 tahun ke atas. Ini adalah satu seruan daripada Kementerian Perpaduan Negara. Sementara itu, penduduk kampung teruja kerana urusan pendaftaran dipermudahkan. Saya berharap kepada penduduk khasnya di kampung-kampung yang mana sekarang ini kita akan menjayakan program komuniti KRT vaksin untuk semua supaya sama-sama kita lindungi diri, lindungi semua. Program ini amat bagus untuk memudahkan kami mendaftarkan diri untuk menerima vaksin dan diharapkan kepada orang-orang di luar sana yang lebih jauh lebih mudah untuk mendaftarkan diri untuk menerima vaksin ini. Harapan saya supaya para penduduk kampung Maka Kumpai dan sekitarnya khasnya seluruh penduduk Sabah datanglah beramai-ramai untuk mendaftar vaksin COVID. Kerana apabila kita mendapat vaksin, kita boleh melindungi diri kita sendiri dan juga orang ramai. Sementara itu, stesen radio Sandakan FM juga gigih memain peranan menyebar luas maklumat program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi menggalakkan lebih ramai mendaftar. Pengurusnya Sugiman Rafai berkata, ia selaras matlamat Sandakan FM sebagai radio komuniti menyalurkan info semasa dan program kerajaan kepada masyarakat setempat. Stesen ini komited menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak bagi menjayakan program vaksinasi negara. Kita juga akan bersama-sama dengan Yang Berhormat YB dan juga Dun Sungai Manila ini untuk ke mana-mana aktiviti untuk sama-sama kita menjayakan hasrat dan juga aspirasi kerajaan kita lah. Terutamanya sekarang ini dalam kita ke arah pendaftaran dan juga vaksinasi untuk seluruh negara. Dan kita memperhebatkan lagi usaha-usaha kerajaan ini untuk kita mendapatkan seberapa ramai yang boleh. Sugiman bercakap ketika program radio di lokasi Bah Kami di Sini, RTM Cakna Komuniti Sandakan FM di Projek Perumahan Rakyat, PPR Taman Muhibah Batu 12 Sandakan. Ia dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Manila Mokran Ingkat yang menyifatkan program tersebut mampu merakyatkan stesen berkenaan. Daripada segi kesan program ini terhadap kepimpinan kerajaan, saya yakin dan percaya bahawa rancangan-rancangan seumpama ini akan dapat menonjolkan program-program yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat yang telah diusahakan oleh kerajaan. Mengenai pembangunan DUN itu, beliau berkata, Majlis Pembangunan DUN Sungai Manila diwujudkan bagi merancana dan memacu pembangunan termasuk di Sungai Batang dengan mengumpul maklumat demografi kependudukan dan kemudahan infrastruktur. Pelbagai aktiviti sempena Cakna Komuniti Sandakan FM, antaranya studio mini, gotong royong sekitar Dewan PPR Taman Muhibah dan menyantuni golongan asnaf serta penggiat seni terjejas akibat pandemik.
Gelembung pelancongan bersasar yang dimulakan Mac lalu merupakan permulaan tepat memulihkan industri pelancongan negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Meskipun terdapat prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi, ia membuka ruang kepada sektor pelancongan termasuk perhotelan menjana pendapatan semula. Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah, Silverina Annabel Kibat berkata, gelembung pelancongan berupaya mewujudkan semula peluang pekerjaan khususnya kepada mereka yang diberhentikan akibat kegagalan syarikat beroperasi semasa penularan pandemik. Memberi peluang kepada pemain-pemain industri tempatan untuk membuka sektor pelancongan yang sedia ada dan juga perniagaan-perniagaan kecil yang banyak terjejas secara tidak langsung akibat daripada pandemik ini. Oleh itu, dengan adanya pelancongan domestik yang kita ada sekarang, saya rasa dia akan banyak membantu dengan memberi nafas baru. Silverina Annabel bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu. Mac lalu, Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, melalui gelembung pelancongan bersasar, pelancong dari kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dibenarkan merentas negeri PKPP lain. Ia tertakluk kepada penggunaan perkhidmatan agensi pelancongan berdaftar merangkumi khidmat pengangkutan dan penginapan. Sekian paparan dari Sabah bersama saya, Konstantin Palawan. Terus patuhi SOP dan pastikan mendaftar untuk program imunisasi COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Nurlela di Angkasa Puri. Nurlela, silakan. Konstantin, terima kasih. Baiklah, projek sokongan sosial untuk gelandangan di Sibu bakal beroperasi tidak lama lagi setelah diluluskan pada tahun lalu. Juga laporan hari pertama sesi persekolahan untuk pelajar sekolah menengah di Sarawak. Laporan lanjut kita bersama Bumawin di RTM Kuching. Silakan Bumawin. Baik, terima kasih Nurlela. Salam sejahtera dan salam hormat. Seramai 184,464 orang pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di negeri ini memulakan sesi persekolahan bersemuka hari ini. Ia melibatkan sebanyak 193 buah sekolah menengah yang dibuka selepas hampir 4 bulan mengikuti sesi pembelajaran di rumah. Tinjauan kru RTM di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tunku Abdul Rahman, Petrajaya Kuching mendapati pembukaan sesi persekolahan berjalan lancar. Seramai 1,200 pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 sekolah tersebut memulakan sesi persekolahan mereka. Pihak sekolah turut menyediakan 2 laluan masuk iaitu laluan khas untuk pelajar dan laluan untuk guru serta kaki tangan sekolah. Kawalan ketat dilaksanakan di pintu pagar sekolah bagi memastikan orang awam termasuk ibu bapa tidak memasuki ke kawasan sekolah kecuali atas urusan penting. Guru ditugaskan di pintu masuk bagi memastikan semua pelajar mengikut garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah bersemuka dalam norma baharu 2.0. Bagi sekolah-sekolah di bawah bahagian Kuching, sebanyak 26 buah sekolah menengah dibuka hari ini walaupun daerah Kuching masih zon merah. Manakala bagi daerah Padawan, 15 buah sekolah menengah dibuka, 4 buah di Bau dan 3 buah lagi sekolah di Lundu turut memulakan sesi persekolahan bersemuka hari ini. Sementara itu, sesi persekolahan sebuah sekolah menengah ditangguhkan iaitu di Dalat yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Tempat transit gelandangan TTG yang pertama di Sibu bertempat di bangunan Maksak Lama dijangka siap Ogos tahun ini. Tempat transit itu merupakan projek sokongan sosial untuk komuniti gelandangan di Sibu yang telah diluluskan kerajaan negeri pada tahun 2020. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Hajah Fatimah berkata, apabila siap TTG itu mempunyai kapasiti untuk 40 orang gelandangan pada satu-satu masa. Kos naik tarafnya ialah 457,000. Sifat bocah channel yang untuk naik taraf dan kita juga telah diluluskan peruntukan sebanyak 228,000 sebagai bantuan untuk memulakan operasi nanti. Beliau menyatakan demikian selepas melawati TTG Sibu. Jelasnya penubuhan TTG adalah untuk menyediakan kemudahan transit untuk gelandangan menumpang tidur serta makan percuma pada waktu malam.
Ia juga menyediakan khidmat bersepadu bagi saringan kesihatan fizikal, mental, emosi dan ujian pengesahan penyalahgunaan substans selain bantuan rujukan kepada agensi yang berkaitan. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Fatimah berkata pihak kementeriannya juga akan melakukan pendaftaran imunisasi COVID-19 bagi melindungi komuniti gelandangan di seluruh Sarawak. They also will register for vaccination. So they also will be protected against COVID-19. Jadi kumpulan gelandangan bukan saja di Sibu ini, di bahagian-bahagian lain juga proses pendaftaran akan dilakukan. Program Info on Wheels IOW Anjuran Jabatan Penerangan JAPEN memberi fokus kepada menyedarkan masyarakat tentang kepentingan pendaftaran vaksinasi COVID-19 demi kesejahteraan bersama. Pengarah JAPEN Sarawak Swadi Guliling berkata, IOW merupakan usaha jabatan itu untuk menyampaikan maklumat berterusan berkaitan dasar dan makluman semasa kerajaan. Jelasnya, ketika pandemik COVID-19 ini, usaha tersebut ditumpukan bagi mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk mengamalkan norma baharu serta mematuhi prosedur operasi standard selain program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sejak Januari lepas, program IOW telah berlangsung di lebih 4,000 lokasi seluruh Sarawak. Ia bukan hanya terhad kepada pengedaran risalah, malah melibatkan komunikasi bersemuka mengenai pendaftaran vaksinasi dan proklamasi darurat. Swadi menyatakan demikian dalam program IOW di Pusat Penjajah Sungai Sarike dan sekitar Taman Merdeka di Sarike. Kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan dapat memudahkan pelaksanaan projek-projek pembangunan di negeri ini. Bekas Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Muhammad Shahabuddin Omar berkata, sebagai penggerak kepada program dan dasar kerajaan, penjawat awam perlu mengekalkan kerjasama dan hubungan baik ini demi kemakmuran negara. Amnya. Jelasnya, penjawat awam perlu meletakkan diri sebagai penerima perkhidmatan agar memahami keperluan masyarakat, seterusnya dapat memastikan perkhidmatan yang diberikan memberi manfaat kepada rakyat. Beliau turut berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana tidak mengabaikan penjawat awam persekutuan, termasuk memberi insentif bagi menghargai penjawat awam persekutuan di negeri ini. Datuk Muhammad Shahabuddin berucap dalam majlis Sekalung Budi Jasa Mudi Kenang di Kuching. Majlis tersebut diadakan bagi mengenang jasa Datuk Muhammad Shahabuddin yang bersara wajib setelah berkhidmat sebagai Setiausaha Persekutuan Sarawak bermula 2016 sehingga 3 April lepas. Terdahulu, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jaul Samion, dalam ucapannya berterima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh Datuk Muhammad Shahabuddin dalam memacu pembangunan perkhidmatan awam berkualiti di negeri ini. Jelasnya, ini telah memastikan segala projek di bawah seliaan Pejabat Setiausaha Persekutuan dilaksanakan dengan cekap dan efisien serta memenuhi ekspektasi pelanggan dan rakyat. Baik, saudara, jika disebut mengenai rancangan bermukun di radio, semestinya ia amat sinonim di Radio Televisyen Malaysia RTM, khususnya Sarawak FM. Ini kerana RTM merupakan pengasas kepada kelahiran rancangan bermukun di radio. Bersempena Hari RTM ke-75, kami menyingkap pengalaman salah seorang bekas penerbit rancangan tersebut, Ahmad Rahman, dalam mengangkat rancangan bermukun dari hanya diminati oleh orang-orang lama kepada pelbagai lapisan masyarakat. Baik, bersama wartawan Jamaliati untuk butirannya. Ahmad Rahman menggalas tanggungjawab sebagai penerbit rancangan bermukun di Sarawak FM sekitar awal tahun 2000 bagi mengambil alih daripada penerbit ketika itu, iaitu Allahyarham Abdillah Mat Nor. Menyedari ketika itu bermukun hanya diminati oleh mereka yang berusia, timbul ilham dan beliau tekad untuk menarik kaum belia dan remaja menjadi pengikut baharu sebagai antara pembaharuan yang dibawa. Usaha itu dipermudahkan melalui perjanjian persefahaman MOU antara RTM dan Radio Televisyen Brunei serta agensi-agensi luar. Melalui MOU tersebut, beliau bersama ahli mukun berpeluang melihat penerbitan rancangan bermukun di lokasi oleh pihak RTB dan agensi luar dan kaedah yang digunakan untuk menarik minat generasi muda.
Justru pengalaman tersebut memberi idea kepada Ahmad untuk menyeragamkan irama kontemporari di samping irama klasik dalam penerbitan rancangan bermukun di radio. Dan yang menjadi kebanggaan saya ialah bukan saja masyarakat Melayu yang meminatinya, bahkan masyarakat Iban dan juga Bidayuh yang ingin untuk menyertai rancangan ini secara udara. Bersempena Hari RTM ke-75, Ahmad yang telah bersara wajib sejak 2 tahun lepas berharap RTM terus unggul dalam menerbitkan rancangan bermukun di radio ini. Alhamdulillah, syukur pada RTM untuk memberi ruang masa untuk menerbit mukun ini. Kita mengharapkan dengan adanya Hari RTM ini tetap unggul untuk menerbitkan satu rancangan mukun ini dan kekalkannya ia supaya hanya lebih bersistematik lagi untuk diterbitkan, bukan saja untuk kalangan masyarakat Melayu, bahkan boleh menjadi lambang untuk kita bersatu padu. Ketika ini rancangan tersebut terus menjadi antara program yang popular di RTM dan dinamakan Juh Bermukun yang bersiaran setiap Sabtu pada pukul 10.10 malam hingga 12.30 malam selain penerbitan Juh Bermukun di lokasi. Jamaliate, Berita RTM. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan, Lela. Baik, Bu Mawin, terima kasih. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Ulang tahun sambutan hari lahir ke-8 membawa 1001 kenangan manis kepada adik Solomon Vijay. Solomon dan keluarganya akhirnya mampu menarik nafas lega kerana berjaya memiliki sijil lahir. Masalah bermula apabila Solomon ditinggalkan ibu kandungnya dari perkahwinan yang tidak berdaftar. Tanpa sijil lahir dan MyKid, pelajar tahun 2 SJKT Bayan Lepas ini juga tidak berupaya mendapatkan perkhidmatan di klinik dan hospital kerajaan. Bapanya yang juga seorang buruh kasar turut terkesan dengan masalah yang dihadapi anaknya. Keluarga yang hidup daif ini mendapat bantuan Persatuan Penang Hindu Dharma Mamardram. Mereka juga hidup tanpa bekalan elektrik hampir 3 tahun. Masalah Solomon Vijay ini sebenarnya mak beliau meninggalkan beliau semasa beliau berumur 2 tahun. Pada masa yang sama, perkahwinan mereka tidak daftar secara resmi. Tanpa ibu kandung hadir di jabatan untuk memohon, di mana prosesnya akan menjadi rumit. Dan bapa beliau juga seorang guru kasar telah cuba pada peringkat awal. Selepas kegagalan, beliau tidak meneruskan percubaan beliau. Ibu kandungnya dipercayai tidak mahu memberikan kerjasama dalam usaha membantu mendapatkan sijil lahir. Keluarga Solomon hidup tanpa bekalan elektrik hampir 3 tahun dan perkara itu akan dibawa kepada perhatian berkuasa dalam masa terdekat. பிறந்த சுறா இப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு உங்க மனநிலை சந்தோஷமா இருக்கா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு திருப்பி சொல்லு சந்தோஷமா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு சரி யாருக்கு நன்றி சொல்ல போறீங்களா மணிமலா அங்கிளுக்கு சரி எதுக்கு நன்றி சொல்றீங்க பொடன்சர் எடுத்து கொடுத்து Bagi keluarga ini, bantuan yang diberikan Jabatan Pendaftaran Negeri Pulau Pinang amat bermakna bukan sahaja kepada Solomon tetapi juga masa depan keluarga ini. Segmen sukan. Pemain badminton Paralimpik Negara mengungguli 3 gelaran di kejohanan antarabangsa badminton para Faza Dubai di Emirat Arab Bersatu UAE. Chia Lik Hu mengungguli acara SU5 iaitu berdiri atau kemerosotan anggota badan atas selepas menewaskan pemain Indonesia Deva Anri Musti 14-21, 22-20, 21-18.
Dalam aksi berkenaan, juara dunia perseorangan lelaki 6 kali itu memerlukan lebih 1 jam untuk menewaskan seterunya. Sementara itu, berdasarkan laman sesawang rasmi Persekutuan Badminton Dunia BWF, perlawanan akhir kategori WH1 kerusi roda pula menyaksikan Muhammad Iqbal Ramli menewaskan David Tupi dari Perancis 23-21, 21-13. Manakala Nur Azwan Nurlan memenangi perseorangan lelaki WH2 kerusi roda selepas mengalahkan Rick Cornell Hellman dari Jerman 18-21, 21-18, 21-12. Saingan Liga Perdana, Johor Darul Takzim 2 JDT 2 membelasah skuad projek FAM MSN 5-0 pada perlawanan tunggal di Stadium UiTM Shah Alam malam tadi. Sekaligus JDT 2 membawa pulang 3 mata penuh. Penyerang import Fernando Rodriguez Ortega muncul wira meledak hat-trick sekaligus merekodkan 4 gol musim ini buat Harimau Selatan. Pasukan kendalian Rafael Francisco Gil Sanchez perlu menunggu sehingga 30 minit babak pertama apabila Rodriguez mudah menanduk masuk hantaran yang diberikan kepadanya. Belum sempat barisan anak buah Yusri Cik Lah mengatur nafas, gawang mereka dirobek selang seminit kemudian menerusi Nicolas Alberto Fernandez yang mudah menolak masuk ke gawang lawan. Firdaus Ramli memastikan pasukan pelawat mengukuhkan kedudukan apabila meledak gol ketiga di penghujung babak pertama. Bolos 3 gol, pengendali FAM MSN Yusri Cik Lah membuat rombakan dengan menggunakan sepenuhnya 5 pertukaran pemain pada babak kedua. Namun keadaan itu tidak menyekat pesta gol JDT apabila Rodriguez berjaya melengkapkan hat-trick pada minit ke-57 dan 59. Keputusan itu mengukuhkan kedudukan di carta Liga dengan 10 mata hasil 3 kemenangan, seri dan tewas sekali. Manakala skuad projek FAM MSN terus berada di tangga tercorot tanpa sebarang kemenangan selepas 6 aksi. Baiklah saudara, berita wilayah edisi 5 April 2021 berakhir di sini. Jangan lupa daftarkan diri di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam sejahtera.